Dia datang buat laporan kepada iblis, ketua dia, saya duk pengaruh, duk pujuk, duk goda dia tadi. Saya tinggalkan dia sehinggalah dalam keadaan saya pisahkan antara dia dengan isteri dia. Apa kata iblis? Qal fayudnihi minhu, dia panggil kat nak kira bagi reward sana. Wa yaqul ni'ma anta, dia kata bagus, awak orang terbaik. Hadis ni perawi sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat walafiat saya doakan sahabat di mana sahaja berada. Saya Luqman Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di depan saya Kak Cak Molek ni. Saya Zafrul Nordin, pengasas My Sakinah. Selamat datang ke podcast Borak-Borak Rumah Tangga kita lah. Borak-Borak Rumah Tangga kita, di mana podcast ini dedikasinya, tumpuannya kepada kita bincang-bincang hal rumah tangga, isu-isu yang berlaku di sekitar kita. Mungkin kita terlibat, mungkin kita tidak, apa pun kita ambil tahu, ya. Pernah tak anda merasa buntu? Mengapa asyik berlaku je ujian rumah tangga ni kepada aku? Kenapa orang lain tidak pada perasaan macam tu lah? Kalau ada persoalan tu, anda bukan berseorangan. Jadi dalam episod ataupun podcast Borak-Borak Rumah Tangga ini, kita akan cuba bersembang-sembang, berbincang. Tak banyak, satu dua isu boleh selesai, insya-Allah boleh memberi sinar harapan yang ke depan lagi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Untuk episod kali ini, episod pertama ni lah, saya duk tengiang-ngiang lagi angka besar yang disebut awal dalam episod pengenalan oleh Zafrul. 62,000 pasangan bercerai di Malaysia. Jadi sebagai permulaan perbincangan kita lah, boleh tak orang kata deep dive angka 62,000 tu. Saya membayangkan begini, 62,000 tu angka tu dah terlalu besar, dah besar dah. Tapi kira sudut lain melibatkan, makna kata 124,000 suami isteri, janda duda. Lagi kalau ada anak pula, kita kalau adalah kiraan berapa average kadar rata kita ke 3-4 orang, itu dah ke 300-400,000 yang terlibat, artinya terkesan dalam 62,000 kes ni. Ini besar ni. Cuma itu nak kita, orang kata, kita bincang lebih mendalam lagi. Dari mana angka ni? Mai sebut ke? Kan? Dan macam mana nak faham 62,000 ini? Dari sudut kenapa berlaku begini, bila kes ni. Saya ingat itu sebagai permulaan kita punya episod kali ni. Zafrul, kickstart. Okey. Assalamualaikum kepada pendengar semua. Kan? Jadi kita, orang kata, nak deep dive sikit lah tentang angka 62,000 ni kan. Dan pertama sekali saya nak orang kata nak mention sikit tentang siapa yang terlibat. Memang kita tengok 124,000 lebih individu menjadi janda dan duda. Dan kalau mengikut purata bilangan anak daripada My Sakinah, anggarannya dekat 2.5 ke 3 anak lah macam tu kan. Jadi ramai anak terkesan. Tapi nak tanya juga kan, keluarga yang terkesan, mak ayah kepada individu ni, adik-beradik, pakcik, kadang-kadang yang terkesan juga kawan-kawan. Kan, kalau antara pasangan suami isteri tu, kawan-kawan dia kawan sama. Sekarang ni kalau dah bercerai kan susah kan. Nak geng siapa kan? Macam mana nak geng macam tu kan. Jadi ramai terkesan. Ada juga ramai juga yang terkesan daripada rakan sekerja kan, di office macam tu kan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu pertimbangkan apabila kita tengok angka-angka ni, sebalik angka ni kan. Dan saya nak deep dive sikit sebab dari mana angka ni datang. Ramai yang berkata ini angka temporary sebab lonjakan daripada COVID-19. Kes tertunggak di mahkamah, tak dapat file masa COVID, tiba-tiba backlog kan. Backlog
tiba-tiba melonjak 62,000. Sebab angka tahun sebelum dia ialah 45,000. Kan? Tapi saya mengkaji trend perceraian di negara kita. Dia meningkat secara gradual. Memang antaranya dekat orang kata sekitar 45,000, 50,000 lah kan, setiap tahun. Dan memang tahun lepas ada drop 5,000. Tapi kalau dengan drop 5,000 pun, kalau kita tengok 62,000 tu nampak lonjakan. Yang tahun lepas drop tu masa PKP atau selepas PKP? Masa PKP. Okey, boleh faham lah kenapa drop. Mana kes tu tidak direkodkan dan sebagainya. Betul. Mana sebelum ada PKP tu trend dia setiap tahun naik. Ya. Okey. Kan kita orang kata antara sebab saya juga mengasaskan My Sakinah sebab melihat trend yang menaik. Trend yang menaik kan. Kalau kita tanya kalau punca kenapa orang bercerai ni, kenapa orang bercerai? Ramai orang ada tanggapan yang orang kata salah faham sikitlah. Orang kata kalau orang bercerai ni mesti pasal orang lelaki curang ataupun penderaan fizikal ataupun beberapa kes-kes ataupun orang kata mungkin ada berkaitan dengan dadah ke apa-apa kan. Tapi kalau kita lihat punca sebenarnya kan, tidak kesefahaman majoriti. Hampir 60%. Bermaksud dia rasa tak bahagia, dia bercerai. Dia ambil keputusan bercerai sebab dia tak boleh hidup bersama, mungkin tak boleh berkomunikasi ke. Kalau tengok sebab-sebab, antara sebab-sebab yang keluar di parlimen, sebab yang dinyatakan pasangan ni bercerai kan, antara sebab-sebabnya tak suka cara dia basuh baju kan, basuh baju time malam. Itu direkodkan Keluar di parlimen. Tapi lekeh sangat lah. Sebab betul. Dia seolah-olah mungkin itu pencetus dia. Tapi mesti ada sebab yang mendasari kan. Ya. Saya nak cuba bukan nak mempertikaikan lah, cuma nak memberi pandangan kan. Sebab data yang kita ambil daripada kes 62,000 ni sebenarnya daripada borang yang disediakan semasa nak mendaftar di mahkamah untuk bercerai kan. Kalau kita fikir secara logik kan, siapa nak letak betul-betul punca dia bercerai? Dia akan letak ala kadar ataupun kadang-kadang alasan-alasan yang tak nak bermunasabah supaya nanti hakim senang nak meluluskan dia punya kes perceraian dia. Kan? Jadi sebenarnya kita harus mendalami isu-isu yang orang kata kita mengupas lah. Kita kena go beberapa level deeper daripada apa yang dilaporkan. Sebab ialah bahagian statistik dia akan tengok daripada borang yang tersurat lah. Baik, betul. Kita kena melihat mungkin yang tersirat kan, apa-apa sebab yang tersirat lah. Menarik. Saya yang dia tadi di My Uncle ni dia terkejut kan. 62 maknanya trend sebelum tu menaik. Saya duk fikir begini, trend menaik tu adakah dari sudut angka ataupun peratus? Sebab lah patutlah naik sebab bilangan populasi umat Islam memang meningkat, naiklah dia. Walhal peratus boleh jadi sama ataupun berkurang. Sebenarnya bagaimana? Saya rasa itu satu benda yang menarik juga kan. Kita selalu kita kena bandingkan dengan berapa orang berkahwin kan. Dan di negara kita melihat peratusnya sedang meningkat. Peratus tu meningkat kan. Dia sedang meningkat kepada mungkin 20-30 tahun yang lepas. Orang kata purata ataupun angka orang bercerai dalam 20 ke 30%. Tapi sekarang kita dah melihat secara konsisten lebih daripada 4%. Secara konsisten kalau berbandingkan dengan beberapa orang pasangan yang berkahwin. Jadi betul kita tak boleh saja melihat absolute number, tetapi kita kena melihat dari segi absolute number dan juga peratusan. Kan kalau kita bandingkan orang yang berkahwin dengan orang yang bercerai. Mana betul lah, mana peratus meningkat. Saya secara peribadi dia sebenarnya kita orang bukan bidang ni,
kita tak kisahlah numbers tu berapa, meningkat ke, banyak ke, sikit, asalkan bercerai 1, 2, 3 kes pun dia kena rasa besar dah. Apa lagi melihatkan ataupun mengingatkan hadis Nabi, beberapa hadis Nabi berkaitan dengan benda ini. Kena rasa ini bukan benda kecil kan. Baik, Mai Sakinah Zafrul tu Mai Sakinah kan. Apa Tapi kejap-kejap, saya nak tanya soalan kan. Saya tanya soalan kat Ustaz kan. Okey. Kita ada data kan. Kita ada data, okey, kita ada data. Tapi on the ground kan, dapat rasa ke yang ramai kes bercerai? Ataupun tengok daripada social media, trend-trend, feed di social media, di Facebook ni kan, nampak tak? Rasa tak kita punya masyarakat ni ramai orang bercerai? Saya tak boleh bercakap mewakili orang lain. Tak. Kalau kita boleh buat tinjauan persepsi, tu nampaklah kan, boleh kita okay. Tapi secara peribadi kita merasai sebab dia berlaku dalam keluarga kan, berlaku dalam kalangan kawan-kawan kan, yang kadang datang berita tu dalam keadaan kita tidak jangka kan. Ada, saya baru teringat ada kawan saya, dia zaman belajar dah tahulah dia berkapal lawan dan kahwin, alhamdulillah kahwin dengan orang yang dia ni, isteri yang sebelum ni menjadi kawan baik dia lah. Saya jumpa kali terakhir lepas tu, selepas beberapa tahun tak jumpa, dia cerita, beritahu dia dah bercerai. Kita kenal kawan isteri dia juga, kawan kita juga, dan panjanglah cerita dia. Dia sebut, dia kata Kelantan jugalah, dia kata rupanya, dia kata isteri dia sebut, rupanya kita boleh jadi kawan, tapi kita tak boleh jadi suami isteri. Dia rupanya ada begitu. Itu nak katanya tadi kita terasa on the, orang kata personal level, di peringkat individu tu kita rasa, walaupun kita tidak melalui, tapi tadi kawan-kawan terasa lah. Tapi jadi apabila disebut, dikongsikan angka tadi 62,000, kita bukan kata tak percaya ataupun terkejut itu pertama kali, tak. Kita tahu dah, tapi tak sangka sebesar itu angka dia. Itulah. Jadi itulah cerita Ustaz tu sebenarnya menggambarkan punca perceraian yang ramai orang tulis tu sebenarnya kan, yang dia tidak kesefahaman. Dan macam Ustaz kata tadi kan, kita boleh berkawan tetapi tidak boleh bersuami isteri. Kalau orang dulu-dulu kalau nak bercerai, dia mesti kes yang berat-berat. Kena pukul, ataupun ada kes curang, ataupun dia tak beri nafkah kan, dah dera sangatlah kan, baru antaranya bercerai kan. Saya ada satu persoalan. Kita punya angka ni, adakah kita Malaysia satu negara yang sedang mengalami, saya panggil, pandemik perceraian? Pandemik perceraian ni satu istilah yang baru, yang menyebabkan sebut tu lagi besar. Sebab perkataan pandemik ni kita kata agak kita baru-baru kita rasa lah kan, selepas pada COVID. So pandemik jadi besar. Apabila di perceraian tu digabung dengan sebut sebagai pandemik, dia menyebabkan rasa lagi menakutkan lah. Okay. Jadi macam mana Mai Sakinah melihat ini? Saya tertarik Zafrul sebut contoh kalau perceraian zaman dulu kes berat-berat. Zaman sekarang ni kalau yang tertulis lah, yang direkodkan oleh bahagian yang buat statistik, tidak sefahaman dan sebagainya, nampak lekeh sangat kan. Okey, setakat analisis ataupun data yang ditemui, ditekuni oleh Mai Sakinah, sebenarnya kenapa? Pertama saya nak patah balik dulu kan, cerita pasal statistik kan. Satu benda yang saya orang kata terdetik kan, tadi Ustaz tanya peratusan orang bercerai berapa banyak, dan jangan tengok kepada absolute number, betul. So saya tanya, di negara Indonesia jiran kita, apakah peratusan orang bercerai? Berapa banyak? Ustaz tahu tak tahu? Tak tahulah, jangan sebut nombor. Saya tak tahu. Sebenarnya jangan tanya berapa dapat markah matematik SPM.
Berapa? Okey, saya kongsikan sikit. Banyak tak apa? 550,000 orang bercerai setahun. Bersamaan 1,100 setiap hari. Peratusan je yang saya ni, peratusan dia hampir-hampir sama dengan Malaysia. Kalau kita nak bandingkan penduduk di Indonesia, penduduk di Malaysia, beberapa pasangan yang bercerai di Malaysia dan Indonesia, berapa orang yang berkahwin di Malaysia dan Indonesia, dan beberapa orang yang bercerai di Indonesia dan Malaysia kan. Percentage dia dekat-dekat sama. Hampir-hampir sama. Berapa dah, saya tak terlupa ni percentage kahwin ni perceraian. Anggarannya orang kata between 40 ke 50%. 40-50%. Sekarang ni kita punya purata, Malaysia dan Indonesia ada peratusan yang sama. Dan apa lagi yang orang kata surprising punca perceraian dia. Rasa-rasanya apa? Tak, kalau saya mudah tak sefahaman tu lah, sebab kita tak melalui. Betul. Lebih daripada 50% orang di Indonesia juga bercerai kerana tidak kesefahaman. Banding dengan kes-kes dulu, lekeh lah. Lekeh lah. Lekeh lah. So macam mana Mai Sakinah melihat hal ini? Kita melihat, lepas tu saya nak, adakah ini saja daripada Malaysia dan Indonesia? Okey. Kan? Tertanya-tanya. Ni nak keluar lagi ni. Kita tengok negara Islam yang lain. Okay. Bangladesh, Pakistan, Turki. Agak-agak dia. Apa statistik dia? Agak-agak. Trend lebih kurang lah maknanya. Betul. Peratusan orang bercerai pun sama. Hampir-hampir sama. Okay. Punca? Ketidaksefahaman. Ya. Kita boleh orang kata expand lagi kepada negara barat pula, negara non-Muslim. Okay. Negara non-Muslim ni agak-agak peratusan perceraian dia berapa? Dan punca dia apa? Okay, saya cuba nak jadi buat kelainan. Dia berkurang. Lebih kurang daripada negara Islam. Okay. Dia negara di barat ni, dia lebih sikit daripada negara Islam. Sebab dia punya kadar perkahwinan menurun. Okay. Sebab dia boleh mengamalkan life partner. Ini diterima. Dia boleh, saya life partner boleh ada anak, ya kan? Kita orang Islam ni still tidak diterima lah. Bagaimanapun kita mempertahankan institusi kekeluargaan, di mana kalau ada anak tu kita kena berkahwin. Kita satu lagi ni, kes perceraian, statistik perceraian yang paling tinggi di dunia. Okay. Ini mungkin satu fakta yang agak mengejutkan. Kat mana? Negara mana? 100% penduduknya Muslim. Ada MCQ A, B, C, D. Boleh tak Muslim, ada tali hayat. Tali hayat kan nak call. Okay, saya Arab Saudi. Saya terperanjat juga, kadar perceraian tertinggi di dunia adalah di Maldives. Maldives? Saya terus membayangkan pantai yang indah, air yang kebiruan. Maldives. Saya dapat tahu daripada kawan saya yang Maldives tu, dia punya surat nak kata permohonan nak berkahwin dia, kan? Tempat di mana dia boleh nak mengisi suami isteri, aku kata kalau pernah berkahwin, nama suami isteri, dia punya tempat nak isi tu ada 20 line. Maksudnya tadi? Kalau katakan pernah berkahwin, namakan bekas isteri atau bekas suami, 20 baris. Cakap 20 baris. Saya pun terkejut. Alah, dia borang tu dibuat dengan orang kata kebiasaan orang menulis 20. Untuk kali proses cerai. Untuk menyatakan siapa anda pernah berkahwin dengan siapa. Letak nama. Itu di Maldives. Bekas isteri atau bekas suami. Kalau ada video ni, kalau ada je gambar borang tu, masa nanti kita tunjuk nanti. Betul. InsyaAllah. Maknanya Mai Sakinah ada data yang sangat banyak, data yang kita tu memukau semua ni, dan betul lah diperlukanlah untuk dalam perjuangan untuk urusan ataupun perkara
membantu pasangan dalam mengekalkan rumah tangga tu. InsyaAllah memang tak silap lah untuk saya peribadi, orang kata terjebak dalam podcast borak-borak rumah tangga ni. Saya nak kongsi sikit lah tentang dah bercerita pasal trend-trend global ni kan. Sebab kalau kita lihat, saya kaji, kita lihat kan, daripada 1960, global lah kita tengok global divorce rate hanya 12%. Okay. Dan kita lihat kalau 1970, dia slowly meningkat kepada 16%. 1980, 26%. 1990, 26% dan 24%. Tahun 2000 dia masuk kepada 35%. Kan? Dan kita tengok dia melonjak 2010 kepada 40%, 2017 44% dan tahun yang terkini 2022 48%. Okay. Saya berpendapat ada orang kata dia macam dah jadi global movement. Dah cakap ni adalah satu pandemik yang kita tak sedar kan. Dan kita walaupun kita sedar tentang COVID, kita tak sedar tentang pandemik perceraian yang melanda seluruh negara dan juga masyarakat di Malaysia kan. Saya rasa saya percaya Nabi SAW telah memberi kita amaran 1400 tahun dahulu tentang isu-isu ni yang kita dah leka dan kita tak jaga. Jadi kita sekarang ni dilanda pandemik di mana hampir-hampir separuh. Bayangkan kalau 100,000 orang berkahwin, 50,000 orang akan bercerai dari isu tu kan. Jadi macam mana Ustaz? Saya kata kita kena berhenti setakat ni dulu sebab numbers, nombor dia pecah kepala. Dan menyedarkanlah saya sebagai kita pengkaji hadis, pengkaji sirah Nabi. Zafrul ada bagi hint tadi, amaran Nabi memang kenalah dengan hadis yang saya duk fikir tu. Okay, kita kembali bersama untuk segmen yang seterusnya. Saya nak terus tanya soalan lah. Tadi sebelum kita break kejap, Ustaz ada cakap terfikir-fikir satu hadis ni. Boleh cerita kat saya, kat semua orang ni, hadis apa tu? Dia bukan terfikir tadi, terfikir episod pengenalan lagi lah. Apa boleh disebut, Zafrul tahulah hadis tu. Betul tak hadis tentang syaitan yang ada Iblis yang hantar tentera dia kepada seluruh seantero dunia, lalu buat balik report dia buat apa. Betul tak hadis tu? Saya rasa betul, pernah dengar tu. Hadis tu lah kan. Baik saya buat ni, kita hafal Quran, hafal hadis tapi tak naklah nampak macam hafal sangat kan. Tapi kita baca terus daripada sini tak ada salah. Hadis ni hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW sebut dan kena rasa ini yang Nabi sebut sebagai amaran dan dia membentuk perspektif lah bagaimana kita melihat kes perceraian tanpa sekalipun kalau tidak ada statistik sekalipun. Ini hebatnya Islam lah. Tanpa ada statistik pun hadis Nabi membentuk kita perasaan, sikap untuk mengendalikan dengan betul satu-satu isu tu. Kes perceraian, macam ni kita kena nampak, kita kena handle, kita kena rasa orang kata kritikal ataupun tidak dia. Baik, apa hadisnya? Nabi sebut, inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma'. Ini kita sebut sekali lalu sebab perbincangan akidah yang lain lah. Nabi kata Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Ini nak bincang maksudnya menguasai satu keadaan yang sangat luas. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian dia hantar, dia lancarkan pasukan-pasukan dia. Tahulah Iblis kerja dia apa kan, untuk nak mempengaruhi manusia begini-begini. Baik. Nabi sebut fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah.
dalam ramai-ramai pasukan yang dilepaskan itu, nanti semua balik report, kita terjemahkan, kita faham gitu. Nabi kata nanti dalam ramai itu orang yang paling dekat nanti, yang paling tinggi prestasi, yang paling tinggi kita punya result, hasil usaha dia, itulah orang yang a'zamuhum fitnah, yang mendatangkan fitnah, ujian, malapetaka yang paling besar fitnah, paling dekat nanti, paling dapat berapa bintang ini. Baik. Nabi pun gambarkan keadaannya. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha. Lalu datang satu pasukan kata, okey, report kami buat begini. Syaitan pun tu kata, iblis tu kata, fayaqul ma sana'ta syai'an. Kau tak ada apa, kau tak buat apa ni. Dalam huraian, ulama menghuraikan lagi. Ada satu pasukan datang, kata ma taraktu illa saraq. Dia kata, saya tinggalkan saya punya bukan klien, sasaran saya dalam keadaan dia mencuri. Saya pengaruh dia mencuri. Syaitan kata, kau tak buat apa, tak ada apa sangat tu. Bagilah respon dia. Datang pasukan yang lain, dia kata, kami pengaruh dia, kami tinggal dalam keadaan dia berzina. Dia buat zina. Iblis kata, tak ada apa lagi tu. Itu orang kata prestasi yang singkit. Kemudian datang satu syaitan, satu pasukan, dia pun kata, thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Dia datang buat laporan kepada iblis, ketua dia, saya duk pengaruh, duk pujuk, duk goda dia tadi, saya tinggalkan dia sehinggalah dalam keadaan saya pisahkan antara dia dengan isteri dia. Apa kata iblis? Qal fayudnihi minhu, dia panggil kat ni nak kira bagi reward, wa yaqul ni'ma anta. Dia kata, bagus, awak orang terbaik. Hadis ni perawi sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, dikuatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadisnya, betul? Kita bercakap tentang hadis sama? Saya rasa sama ke? Hadis yang sama. Dan hadis ini sangat menakutkan. Begini, apabila cerita sebut tentang syaitan, tentang iblis, sikap kita, Allah sebut dalam Al-Quran, fattakhidhuhu aduwa, jadikan iblis, syaitan itu musuh. Makna kita atas kehidupan kita ni, manusia dan syaitan, ia watak yang saling bertentangan, kan? Satu perkara yang menggembirakan manusia, itu adalah perkara yang menduka citakan syaitan. Sama, satu perkara yang menggembirakan syaitan, itu perkara yang menyedihkan manusia. Dalam hal ini, kita boleh faham daripada hadis ni, satu pencapaian syaitan, makna kata itu satu kegagalan manusia. Kembali kepada isu perceraian, saya nampak hadis ini sangat berkaitan. Perceraian ialah pencapaian. Perceraian manusia ialah satu pencapaian syaitan. Apabila disebut kita kait dengan angka 62,000. 62,000 perceraian, menyamai kita kata 40-50% kes perceraian. Makna kata kalau setahun tu 100,000 pasangan berkahwin, hujung tahun tu 50,000 daripada 100 tu, 1,000 tu bercerai. Itu kejayaan, prestasi kita mencecah, melangkaui KPI syaitan pada tahun itu. Dan kita sebut kalau itu pencapaian bagi syaitan, dan ini merupakan satu kegagalan bagi manusia, bagi kita, kan? Dahsyat tu, dahsyat. Yang kita nak kena, saya baru terfikir apabila baca syarah hadis itu, bagaimana pelik, cuba saya kena kita buat kajian lain lah nanti. Kenapa perceraian itu lebih dahsyat daripada dosa yang lain, kan? Iblis, satu kumpulan syaitan kata, saya tinggalkan Muhammad ni, kami goda sampai dia bercerai, sampai dia mencuri dosa besar. Tapi Iblis kata, tak ada apa, tak ada apa. Kawan ni kata, kami berjaya pujuk dia sampai dia berzina. Tu tak ada apa sangat. Tiba kami tinggalkan dia dalam keadaan kami pisahkan dia dengan isteri dia. Bercerai dari segi hukum. Dia bukan sunat lah.
dibolehkan. Satu benda yang mubah, bukan dosa besar pun. Tapi itu yang syaitan puji lagi. Bercerai itu lebih suka daripada orang tu mencuri, daripada orang tu berzina. Ni satu benda yang saya kata yang membuka mata, yang saya sendiri baru perasan apabila kita terlibat dalam hal ini. Tapi Ustaz, saya nak katakan, kalau pertama sekali lah, kalau kita ambil sebagai syarikat lah kan, kira syaitan ni dia meet KPI paling tinggi lah tahun lepas kan. Dia meet KPI, dia meet banyak. Kalau dia punya tentera-tentera tu, banyak orang dapat bonus lah. Betul lah tu. Betul lah. Bonus lah. Betul kan? Betul. Lepas tu saya nak tanya, mungkin saya terfikir kan, sebab saya pun saya dengar bila berzina dinamakan apa, dosa besar kan, dia dosa besar, mencuri kan. Adakah sebab berzina atau mencuri tu dia lebih kepada, dia spesifik kepada individu, tetapi perceraian ni dia impact dia kepada masyarakat, anak-anak, masa depan, mak bapak, kawan-kawan kan. Ini saya punya tanggapan kan, sebagai orang biasa lah, yang tak berapa mahir dengan isu hadis. Tapi nak tanya Ustaz kan, macam Ustaz pun tertanya kan, ada kajian ataupun ada mungkin ulama-ulama sebelum ni menyatakan kenapa yang isu perceraian ni, walaupun dia bukannya haram, tapi adalah pencapaian KPI syaitan yang terbesar. Betul. Yang membuat saya tertanya tadi dan ada buat pembacaan sedikit, memang itu lebih kurang itu. Kata Allah, orang luar bidang tapi dia mendalami, dia dapat orang kata sampai conclusion, kesimpulan. Dan ini memang ulama sebut apabila kenapa hal ini berlaku, nak merungkaikan kemusykilan. Pelik ni. Talak dibolehkan dalam agama, tapi itu yang syaitan suka berbanding dosa-dosa yang lain. Rupanya kesan itu, kesan kalau kita lebih kaitkan dengan nombor yang kita sebut sebelum tadi, 62,000, mana kata 124,000 pasangan suami isteri yang terlibat. Anak pula lebih 300-400,000 kan. Tu tak kira lagi orang sekitar dia tu, mak ayahnya, ganda berapa lagi, kawan-kawannya lagi kan. Itulah kesan dia. Mana kesan satu perceraian tu, dia memberi kerosakan ataupun ancaman risiko yang lebih besar daripada dosa individu tadi. Ambil mudah contoh, dan ini dihuraikan dalam satu rujukan saya tunjuk tadi. Apabila berlaku perceraian, anak akan terabai kan. Isteri tadi betul, dia tidaklah tidak sebesar zina, tetapi apabila orang pasangan suami isteri dah bercerai, berpisah, kecenderungan untuk lebih terjerumus dalam berzina tu ada. Terus dapat dah, tu syaitan tak pelik. Kalau kau tak isu zina pun boleh menyebabkan ada pasangan bercerai ni pun, ujung-ujung tu risiko ataupun kemungkinan untuk kawan tu berzina berlaku juga. Dua dalam satu dapat dah. Anak pula jadi begitu, menjadikan tidak mendapat, bila berlaku keluarga yang berantakan kan, tidak dapat perhatian ayah, mungkin tidak dapat perhatian mak, tak cukup kasih sayang salah satu itu, anak menjadi ini dan menjadi orang kata melakukan benda-benda yang tak patut. Itu syaitan bijak lah dalam orang kata tu kalkulatif, dalam membuat kira-kira bagaimana ini. Kata bijak lah syaitan. Dan kita tadilah kena jadikan sebagai musuh. Apa yang syaitan gembira, kita kena lawan. Kesedihan bagi kita. Jadi betul lah saya duk nampak, kita kena apa yang ni, masa kita nak menurunkan kadar perceraian. Betul lah, kita sedang berjuang menentang syaitan ni. KPI dia 62,000, kita kena usaha, kita kena kempen untuk kurangkan orang kata statistik itu. Kena. Satu benda menarik Ustaz bagi tahu tadi kan, saya pun first time dengar ni, yang kata okey, kalau dia dapat pasangan tu bercerai, dia mungkin bermaksud automatik ataupun secara automatik mungkin orang yang berzina akan bertambah. Kalau dia orang bercerai, mungkin anak-anak ni dibesarkan dengan ada isu psikologi, isu behavior kan. Mungkin dia lebih cenderung untuk mencuri kan.
Jadi kita pandailah syaitan ni. Dia buat satu benda yang mungkin tidak berdosa, tetapi dia boleh kita mendekatkan kepada dosa-dosa yang lain. Kan? Dia amplify. Kan? Saya pun jadi terfikir kan. Saya baru nyatakan tentang trend-trend global daripada, kalau saya lihat secara ringkasnya, daripada 1960 purata ini 12% kepada 2022 48%, kan? Adakah ni mungkin master plan syaitan? Master plan, sebab saya dengar ada kata syaitan ni, ada ustaz lain berkata syaitan ni dia punya cara dia nak memesongkan manusia ni, dia bukan plan 5 tahun 10 tahun. Dia letak plan 100 tahun plan kan. Ini kita nak masuk dah 80 tahun. Nampaknya adakah kemungkinan ustaz yang syaitan ni, dengan kita tahu Nabi SAW dah memberi kita amaran tentang KPI syaitan yang tertinggi, dan nampaknya macam berjaya. 12% purata orang bercerai kepada 48% tahun lepas. Purata ni meningkat secara mendadak kan. Dan kita lihat pun peningkatan dia untuk 40 tahun yang pertama macam steady. Tetapi 20 tahun yang kebelakangan ni tiba-tiba mendadak. Kan? Apa pendapat Ustaz? Betul lah tu. Ini kalau kita berbincang dengan bahasa moden hari ini, master plan-nya apa semua, dan itu kita memahami, orang kita pada ini memahami kan. Jadi kita melihat begitu, dan Masya Allah panduan Islam itu mendahului zaman. Ya. Betul lah Zafrul sebut ini amaran Nabi. Sebenarnya saya sebenarnya tak nampak, sekadar peringatan lah, bersifat peribadi. Nabi peringatkan secara peribadi. Tapi apabila kita melihat dari sorotan ini, oh ini master plan besar syaitan, betul lah. Dan asal dia tadi pencapaian syaitan, pencapaian iblis itu menandakan kegagalannya manusia kan? Jadi kita apa nak kata macam mana, kita dah tahu, kita dah tahu benda ni mana kata ini grand plan syaitan ke depan. Apa yang kita kena buat? Bagaimana sumbangan kita, contribution sumbangan kita dalam hal ini, kenapa? Dan secara mudahnya syaitan mencapai KPI yang tu, kita kena lawan KPI dia, kita kena turunkan kan. Dan dengan atas itu kita boleh kait dengan begitu banyak pesanan-pesanan Nabi. Dalam Al-Quran juga sebut. Ini kita akan sentuh dari semasa ke semasa lah. Cuma satu je hadis ringkas saya nak boleh kongsikan sebagai orang kata tu action, tindakan. Dan saya minta lepas ni Zafrul Mai Sakinah pula kita kena mungkin segmen lepas pada ni lah kena kongsikan juga untuk episod kali ni lepas ni kurang macam mana kita boleh menyumbang dalam perjuangan menurunkan kadar tadi. Daripada saya, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikaplah Nabi membentuk sikap. Pertama tadi kita melihat perceraian sebagai satu benda yang kita menakutkan tu ya, tapi kita menentang, kita menghalang, kita mencegah berlaku perceraian. Sebab satu perceraian bermakna satu kejayaan untuk syaitan. Dan Allah suruh kita jadikan syaitan sebagai musuh kan. Berjaya tu musuh kita, dah gagal lah kita. Jadi kita kena musuh ke arah itu. Baik. Dari peringkat Nabi SAW, Nabi ajar banyak sebut. Antara hadis ini kita cerita tentang sikap dulu. Nabi kata, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Sampai situ. Bahagian yang penting pertama, Nabi sebut laisa minna, bukan dalam kalangan kami. Makna Nabi tak mengaku umat lah masa kita. Saya pernah kumpul senarai hadis laisa minna. Tak jumpa hadis ni lagi. Ni boleh masuk dalam senarai itu. Apa hadis maksud lengkap dia? Laisa minna, bukan dalam kalangan kami, man khabbaba imra'atan, sesiapa yang mempengaruhi, siapa yang mengatakan tak apa kepada seorang wanita untuk bercerai dengan suami dia, ataupun kepada hamba untuk menentang tuannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi daripada
kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia membentuk sikap pada kita lah. Pertama, kita ni hidup atau kita sebagai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak aku digelar sebagai umat Nabi, nak Nabi akui kita sebagai umat dia, supaya akhirat nanti kita beriman adanya akhirat, adanya hujungnya syurga dan neraka, kita masuk syurga. Dan asas dia nak dapat syafaat Nabi kan. Tiba awal-awal Nabi sebut ni bukan dalam kalangan umatku, tak ada blacklist awal-awal kan. Jadi apa yang kita kena ni, Nabi kata Nabi tak mengaku umat orang yang dia menjadi bukan propagandis, tapi dia sikit sebanyak itu menyokong, memudahkan lagi ke arah berlakunya perceraian. Maka bermula daripada saat ini, daripada saat kita dengar hadis ini, mungkin sesiapa saja pun apabila tahu ini, kita berdepan je, bukan kita mungkin, tapi orang lain kita sebut kelompok kedua kan, keluarga ya, atau kawan-kawan yang ada kawan-kawannya ataupun ahli keluarganya yang berdepan ujian ni, dia kena main peranan untuk mengekalkan seboleh mungkin. Nah, bukan ke arah tak apalah, tak ada, cerai lah. Bukan begitu sikap kita. Ini daripada hadis. Dan saya nak dengar daripada teknik psikologi hubungan pula daripada Zafrul, daripada pihak My Sakinah. Kembali semula, kita bincang untuk episod 1 ini berkenaan dengan angka yang besar tadi, 62,000 perceraian. Kita dah pergi tadi kepada rupanya Nabi telah ingatkan tentang hal ini. Dan tadi sebelum kita berehat, soalan yang tergantung yang akan dijawab oleh saudara Zafrul, bagaimana pula dari segi teknik psikologi perhubungan dalam orang kata kita berusaha untuk nak mengurangkan atau kejayaan syaitan ini. The floor is yours. Okay. Saya nak menyatakan kita di My Sakinah mungkin dah beratus-ratus pasangan kita bantu. Ya. Dan kebanyakan orang masuk kepada My Sakinah ni, dia ada gambaran atau ideologi perkahwinan yang saya rasa agak tersasar daripada ataupun silap daripada orang kata sasaran yang original lah, yang sebenarnya yang diajarkan dalam Quran, firman Allah kan. Dan kita kena melihat kembali kan, kalau Ustaz dah bagi tahu kat kita yang mungkin contoh saya klien kan. Okay. Syaitan katakan kan, syaitan dah share hadis kan. Syaitan dia memang KPI dia sangat tertinggi, dan ini dia punya master plan kan. Master plan dia untuk nak mencerai-beraikan. So kita kena bertanya, ideologi apa yang tersebar pada masa kini kan, yang orang ramai orang dia menyerap kan. Ideologi sebagai liberalism, secularism, feminism kan, dan dia tersebar dalam kehidupan seharian kita, dalam kita punya social media, dalam kita movie-movie yang kita tengok, drama series kan, memberi gambaran perkahwinan yang tidak realistik, memberi tanggungjawab suami isteri yang dah tersongsang, dah terbalik. Sebab antara isu-isu punca-punca perceraian adalah kadang-kadang isteri terlampau garang, isteri tak nak taat, isteri tidak hormat kepada suami, dan suami pula dia goyang kaki, tak memberi nafkah, memaksa isteri pergi kerja kan. Ini dah bukan kebiasaan kalau kita bandingkan dengan 1960, 1970 kan, di mana ada traditional value kan. Traditional value ni dia juga bersamaan dengan value-value yang disarankan oleh Islam kan. Jadi apa yang boleh buat, apa yang kita selalu buat ialah, kita selalu bertanya kepada klien-klien kita kan, untuk memikirkan dari mana anda mendapat gambaran atau ideologi perkahwinan. Sebab seringkali suami datang dengan satu gambar perkahwinan seharusnya begini, isteri datang dengan satu gambar perkahwinan seharusnya begitu. Kita bertanya, anda dapat gambaran tu dari mana? Persoalan yang mudah.
Kan? Tapi pernah ke sesiapa merenung kembali, saya dapat gambaran perkahwinan ni dari mana sebenarnya? Tak perasan. Ini yang kita, kalau kita memakai hadis tu kan, antara kejayaan syaitan, kebijaksanaan dia kan, kita tak perasan sebenarnya kita dapat gambaran tu daripada kita punya interaksi seharian, social media kita semualah kan. Dan sebenarnya banyak pasangan masuk kepada sebuah perkahwinan atau rumah tangga dengan membawa gambaran-gambaran yang salah, tetapi mereka memikirkan itu adalah gambaran yang betul. Itu mula proses awal. Ini proses awal dia, proses awal-awal dia. Sebab kita macam ni, kita kena bangunkan pasangan-pasangan ni kepada realiti ni. Kan? Masing-masing tak sedar sekarang ni. Masuk perkahwinan tak sedar yang mereka membawa gambaran yang salah tentang sebuah rumah tangga. Tanggungjawab suami isteri sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dalam perkahwinan, tak sedar langsung. Jadi kita kena wake up call. Sebab itu saya tidak selalu nak go through dari segi apa yang dilaporkan oleh DOSM kan, tentang statistik yang dikeluarkan 60,000 orang bercerai lah, tidak kesefahaman dan ini semua kan. Sebab kita kena mengupas beberapa layer lagi mendalam, dan kita kena melihat dia punya fundamental, dan fundamentalnya selalunya adalah gambaran yang silap. Okay? Jadi apa yang boleh dilakukan? Kan, kena tahu punca, kena tahu dari mana punca yang datang, dari mana kan. Kita suka bagi satu di masa kini, bagi satu aktiviti kan. Pergi renung dari mana anda dapat gambaran perkahwinan anda. Pertama sekali sebagai contoh, saya ada klien yang gambaran perkahwinan dia dapat daripada sitcom Friends. Itu dia punya gambaran, itu dia punya world view. Dia boleh sebut lah. Saya dia fikir balik, ni orang 80-an lah, 90-an kot. Betul. Dia dapat daripada Friends kan. Dia dapat daripada Friends. Itu. Ataupun ada orang datang, dia kata saya dapat daripada social media sebenarnya. Tengok dia tengok influencer dia macam ni kan. Dia dapat gambaran perkahwinan macam tu. Setelah dia dapat gambaran tu, apa langkah seterusnya? Itu adalah selalunya kita selalu buat satu persatu. Langkah seterusnya kita akan mengupas lagi kepada episod-episod yang kemudian ya. Ini adalah step yang pertama. Renung kembali, sebab ramai orang tak perasan, tak tahu macam nak proses, nak fikirkan kembali. Sebab seumur hidup kan, dia dah didedahkan kepada media-media ni, dia dah didedahkan pada ideologi ni. Dia mungkin tak sedar bahawa dia sedang, orang kata dah percaya kepada ideologi, beberapa ideologi ni yang sememangnya dah tersebar di masyarakat kita dan dah menyerap dalam masyarakat, even masyarakat Muslim Melayu kita. Saya suka bagi satu step. Satu step je. Pergi renung, tulis, ini orang kata dari segi awareness. Step pertama awareness lah. Kesedaran, ya. Maknanya yalah, masalah tu berlaku, ya. Tapi langkah pertamanya mencari punca masalah tu dulu. Bukan macam mana nak selesai masalah tu. Mencari punca tu dulu. Okay, sekarang ni masalahnya aku nak bercerai. Perkahwinan aku tak berapa nak sonok gini. Suami aku begini, isteri aku begini. Itu masalah. Kita bukan sekarang sebagai langkah awal. Kita bukannya macam mana nak bagi suami aku ini, macam mana nak bagi isteri. Belum lagi. Paling asal lagi. Punca tu ya. Punca. Betul. Bermula perkahwinan. Maksudnya punca kat sini, apa gambaran perkahwinan yang aku pegang sekarang ni, betul ke salah kan. Tu sebut dari mana dapat ideologi perkahwinan tu. Menarik. Start ini dulu langkah dia. InsyaAllah. Saya ingat ini dulu pun kita boleh laksanakan kepada sahabat yang mengikuti podcast kita ni. Rasa kita buat satu-satu. Rasa ni boleh buat. Maknanya ni sebagai orang kampung kata homework lah. Homework. Saya pun balik buat homework tu juga. Kerja rumah fikir balik dari mana aku dapat, adakah percara yang betul atau percara yang salah. Okay, rasa agak matang kita punya perbincangan episod pertama ni kan. InsyaAllah. Ke depan ni macam mana episod yang berikut-berikut ni, macam mana pula kita punya ni? Ada tajuk-tajuk awal?
Oh, Itu ni bagaimana? nak bagi teaser kepada pendengar ni. Mestilah nak Episod semua. yang akan datang. Mestilah. Okey, boleh. Jadi kepada episod yang akan datang, setahu kita akan masuk Ramadan tak lama lagi. Dan kita dah merancang untuk ada series khas Ramadan. Series khas Ramadan. InsyaAllah kita akan buat dalam 5 episod. 5 episod, dan episod-episod ini adalah satu menjelang Ramadan. 10 hari pertama Ramadan. Pertengahan Ramadan, masuk kepada 20 hari. Pengakhiran Ramadan, iaitu 10 malam terakhir kan. Ini ialah orang katalah Ramadan tu dalam yang paling best lah dalam Ramadan kan. Dan menjelang Syawal. Okay. Kejap Zafrul. Ni macam dah lari sikit ni ke tak lari? Kita cerita ni pasal rumah tangga, pengurusan rumah tangga. Ni masuk Ramadan ni nak cerita ibadat ke macam mana? Apa kaitan dengan hala tuju asal podcast Borak-Borak Rumah Tangga ni? Ini yang kita buat ni special. Sebab kita akan berceritakan tentang membawa isu-isu kepada pasangan-pasangan yang sedang mengalami konflik nak memasuk bulan Ramadan. Okey. Sebab dia berbeza kan. Pasangan yang orang kata orang berkahwin, rumah tangga yang okey, normal, masuk Ramadan, ada expectation, harapan untuk Ramadan, ada seronok nak berpuasa ni kan. Tetapi berbeza untuk rumah tangga orang-orang yang pasangan yang sedang konflik ataupun sedang dingin. Nak bercakap tentang nak buka puasa pun tak boleh. Tetapi kena buka puasa bersama. Nak sahur macam mana? Kan? Nak beribadah macam mana? Okay? Sebab di Majlis Sakinah sebenarnya, antara waktu-waktu yang paling stres untuk klien kita adalah waktu-waktu bercuti. Waktu-waktu raya. Waktu-waktu nak balik kampung raya ni, orang kata bergembira. Dia orang anxiety. Allah. Balik mana? Nak balik rumah mana? Nak balik kat mana? Aku tak nak tengok family. Aku tak nak tengok ni kan. Jadi kita akan membawa isu-isu dan cabaran-cabaran untuk pasangan-pasangan yang akan beraya dan akan berpuasa dengan keadaan yang mencabar. Tak sangka. Ya, awal tu fikir apa kaitan dengan Ramadan. Dan apabila sebut sudut begitu nampak sangatlah, dan kenalah kepada mungkin dengan yang mengikuti kita punya podcast kali ni, dan rasanya tak sabar untuk mengikuti podcast yang berikutnya. Saya ingat cukup kot kita kat sini. Kena bersedialah untuk episod yang berikutnya pula nanti. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Begitu. Sahabat sekalian yang mengikuti, jika anda ada soalan, boleh jangan ragu-ragu berkongsi dalam ruangan komen. Hit the subscribe button. Betul. Saya English Scottish, dia lain sikit. Untuk dapat notifikasi bila kita akan bersiaran semula nanti. Itu saja. Doakan kejayaan atau podcast kita ni berterusan istiqamah, dan kita sama-sama belajar, membantu meneruskan hari ini untuk kita turunkan kadar kejayaan syaitan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Saya Luqman Makhtar Dan saya Zafrul Nordin. Kita jumpa lagi. Jaga iman, jaga cinta, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.